Tegur ni dalam kitab fiqh dia sebut kalimah al-fathu. Al-fathu. Fataha makna buka, di antara maknanya buka. Maknanya bila imam tu sudah terkunci, bila dia sudah terkunci, baru kita fatah, kita buka. Selama mana dia masih mengulang-ulang, dia belum terkunci, tuan-tuan. Nah, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana. Dia ulang. Selagi dia ulang, dia bukan terkunci lagi, tak boleh tegur lagi. Kita tegur dah, lakum dinukum. Oh sudah. Jangan tegur lagi. Dia dah ulang tu. Selagi mana dia mengulang-ulang, jangan ditegur. Nak tegur bersama dah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Letih dah. Dia pun berhenti. Berhenti tu nama dia sudah terkunci. Dia tak jumpa jalan. Dia berhenti a'bud di situ. Dia berhenti. Kita pun dengar dia ni dia tak ulang dah ni. Apa kita tegur? Lakum dinukum waliyadin. Ni pantang imam saya nak tarik nafas tak ada nak tegur. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia tak ngaji. Dia tak tahu teguran dia tu boleh menyebabkan solat dia tu batal. Kalau dia tahu, dia takkan tegurnya. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala 83, disunatkan bagi imam menunggu orang yang hendak masuk solat di belakangnya. Jadi imam disunatkan menunggu orang yang masuk solat di belakangnya dengan syarat-syarat lah. Baik, jika imam berasa, kalau dia rasa di dalam rukuknya atau tasyahud akhirnya, sebab apa rukuk, sebab apa tasyahud akhir. Sebab rukuk kita akan makmum akan dapat rakaat. Masa dia rukuk Allahu Akbar, dia mendengar ada orang masuk. Kaki itu dengar ada tapak kaki masuk. Ataupun dia dapat dengar suara dan sebagainya lah. Sedangkan dia masih rukuk, maka dia boleh tunggu dan tunggu sebentar makmum yang nak masuk supaya dia dapat rakaat. Kalau dia terus sami Allahu liman hamidah, makmum tadi boleh ikut tapi tak dapat rakaat tersebut. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita nak membantu dalam urusan kebaikan dan takwa. Tunggu tunggu lama mana nanti kita bincang. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jangan terus sami Allahu liman hamidah. Dengar dia masuk sami Allahu liman hamidah. Sebab apa? Dia kenal. Nak kenal. Nak kenal makmum belakang member dia. Dia tahu dengar motor datang pom dia tahu dah member dia. Agak masuk sami Allahu liman hamidah. Jeng. Tak boleh duk kenal orang solat ni, tuan-tuan. Kita disunatkan menunggu biar dia dapat rakaat. Tiba-tiba kita nak pelaju, nak kena bagi dia kena tambah rakaat. Itu tak boleh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kok apa batuk malam ni tau. Makan durian aku tadi. Kena buah tu batuk pula aku ni. Okey. Atau tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, sama ada solat subuh ke, solat asar ke, solat maghrib isyak. Kalau kita mendengar ada yang masuk nak berimam dengan kita tunggu saat untuk dia dapat jamaah bersama-sama dengan kita. Itu tujuan. Sebab tu rukuk dan tasyahud akhir. Hak lain tak payah tunggu, jalan je. Yang lain tak payah ditunggu, jalan sahaja. Sebab apa? Sebab makmum di belakang, kalau kita tunggu tak tunggu pun dia tidak akan dapat apa-apa. Dia tidak akan dapat rakaat dan dia tidak akan dapat solat jamaah apa-apa. Kita jalan je lah. Dua tempat ni saja. Masa rukuk dan juga masa tasyahud akhir, sunat kita tunggu saat. Baik. Ada orang yang hendak masuk solat di belakangnya, maka disunatkan baginya menunggu orang itu mengikut mazhab.
dengan beberapa syarat seperti berikut. Ikut mazhab Syafi'i lah, dengan beberapa syarat seperti berikut. Baik, yang pertama, jangan bersangatan lama masa menunggunya. Bila kita rukuk, Allahu Akbar, kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita mendengar ada yang masuk. Habis subhana rabbiyal a'la bihamdih 3 kali sekurang-kurangnya, kita tunggu sambil tunggu tu boleh baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tu. 5 boleh, 7 boleh, boleh. Sampai 7 kali kita baca, dia tak takbir, tak dengar dia takbir. Ini bagi yang kita solat sikit-sikit lah tuan-tuan. Kita solat 2-3 orang di RNR, kita boleh lah nak dengar. Kalau solat Jumaat ramai memang kita tak boleh lah. Tu ramai sangat. Mana makmum masuk tu kita boleh masih mendengar. Kalau dia takbir Allah, kita dengar. Tunggu sah. Itu maksud dia. Kalau ramai sampai macam masjid ni, sampai yang di soh yang kelima, keenam, 7 tu, kita tak dengar dah yang tu. Jadi yang kira kita masih boleh mendengar dan boleh merasa dia masuk di belakang. Maksudnya tu. Okey. Lebih-lebih lagi di rumah kita. Elok kita takbir, anak kita nak ikut. Kita tak, anak kita nak ikut, kita tunggulah sah. Subhana rabbil a'la wa bihamdih sampai 3 kali, tak dengar dia takbir lagi, tambah lagi. Subhana rabbil a'la wa bihamdih sampai 5, tak takbir lagi, tambah lagi 2. Sampai 7, tak takbir, bangun lah. Dia bukan nak ikut solat, dia keluar rumah. Lalu tu, pintu keluar. Ingat nak ikut bodoh. Itu dia ada hak dia. Ada hak dia. Baik, satu. Jangan bersangatan lama masa menunggunya. Yang kedua, jangan membezakan di antara orang-orang yang hendak masuk itu, samakanlah itu sama ada kot. Di antara orang syarif, samakanlah. Mari kita kena samakan. Samakan. Di antara orang syarif, yakni mulia atau tidaknya. Yang masuk tu imam ke? Jadi imam tu bila? Tu imam datang lewat. Yang masuk tu imam ke? Yang masuk tu YB ke? Yang masuk tu orang miskin ke? Tak kira siapa lah. Nah, jangan kita dengar, oh ni YB datang. Tak kita cam dia punya kereta, dia bunyi exhaust dia kita cam. Nah, suara kita kecil lah. YB selalu pergi situ. Jadi kita dengar dia, oh YB datang. Dia pun masuk, kita tunggu. Kalau dengar biasa-biasa kacai, moped. Sami Allahu liman hamidah, tak boleh tunggu lah. Sebab apa? Kacai lah. Nah, datang mus kita tunggu, tak boleh. Dia tak kira siapa, sama ada dia tu mulia pada pandangan masyarakat, dia tu lekeh ke, kita nak bagi kesempatan dia dapat rakaat itu saja. Nah, dia tak kira siapa. Kalau kita jenis pilih makruh, makruh kita pilih. Baik, yang tiga, hendaklah penungguan itu dengan qasad taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan kerana perhubungan kasih mesra kepada makhluk. Kita tunggu tu kerana nak bagi dia dapat rakaat ataupun dia dapat solat jamaah. Itu je. Nah, sampai-sampai kita nak bertakarub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak bantu makmum tadi dapat rakaat dan juga jamaah. Bukan kerana kita ada hubungan manusia dengan kita ni menantu dia ke, kita ni pak mentua dia ke, tidak ada hubungan apa-apa. Nah, itu saja. Baik, yang keempat, tidak takut luput waktu dan terkeluar solat daripada waktunya. Dan jika ditakuti, dikhawatiri, maka ditilik jika pada solat Jumaat. Haram atasnya demikian kerana mengeluarkan Jumaat daripada waktunya, yang boleh meluputkannya. Dan kerana inilah telah menyebut oleh al-ashab, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, jika tidak tinggal daripada waktu Jumaat melainkan sekadar masa yang dapat menunaikan di dalamnya perkara yang wajib seperti 2 khutbah dan solat 2 rakaat, nescaya wajib atasnya meringkaskannya. Kalau kita solat tu di hujung waktu dah. Ni bagi solat jamaah yang bukan masjid lah.
Masjid dia buat awal waktu semua. Nah, semua masjid akan solat di awal waktu. Semua solat. Solat subuh ke, solat zuhur ke asar sampai isyak, semua kita standby. Solat di awal waktu. Ni cerita jamaah yang bukan hak nombor satu di masjid ni. Mungkin yang datang belakang dah. Nah, pukul 4.30 baru sampai. 4.45 masuk asar. 4.30 baru kita takbir, kita solat. Bila kita solat, dengar ada orang belakang nak ikut, yang tu kita tak payah tunggu dah. Sebab masa kita terlalu sempit untuk menunggu dia. Kalau kita tunggu dia, nanti tak sempat bagi salam, habis waktu dah. Nah, jadi masa tu tidak disunatkan kita menunggu orang yang belakang untuk ikut jamaah dengan kita. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lebih-lebih lagi solat Jumaat lah. Dan solat Jumaat yang dibuat di akhir waktu. Ada ke solat Jumaat akhir waktu? Ada? Nah, solat Jumaat di akhir waktu ini kira tempat yang tak cukup quorum. Dalam mazhab Syafi'i dia tak cukup 40, baru dalam 38 orang, 37 orang. Nak tunggu sampai 37 orang tu pun daripada zuhur dekat-dekat masuk asar. Daripada 1.30 tu tak ada orang lagi, 2.30 pun tak ada orang lagi, 3.30 baru separuh 20 orang. Tempat yang orang sikit pergi kerja sana, pergi kerja sini. Sampai 4.30 baru cukup 40 contoh. Nah, dia kena tunggu lah. Dia tak boleh buat solat awal, nak solat macam mana, tak cukup quorum, tak cukup 40. Maka tunggulah sampai cukup 40. Cukup 40 tu 4.30 contoh lah. Nak masuk asar tu hari Jumaat. Nah, maka dia padan 15 minit tu, padan dia khutbah ringkas, pakai rukun sahaja, kemudian solat pun dia ringkas sahaja. Maka yang tu dia tidak boleh menunggu orang lagi dah, sebab masa sudah begitu sempit. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu yang keempat. Yang kelima, janganlah orang yang hendak masuk solat itu daripada orang yang kebiasaannya lambat dan melewat-lewatkan takbiratul ihram sehingga kepada rukuk imam dengan kerana was-was atau malasnya atau lembatnya. Dan orang seperti demikian janganlah menunggunya. Ni kalau kita kenal. Kalau kita tak kenal, kita ukur yang tadi ni, kita sekadar panjangkan, jangan terlalu lama. Kalau dia tak takbir juga, kita sami Allahu liman hamidah. Yang ni kalau kita kenal dia ni jenis lambat. Dia datang tu kita kenal lah cara dia datang tu. Bunyi motor ke, bunyi kereta, bunyi batuk dia, bunyi suara dia, bunyi bersin dia, kita kenal. Hak kita sedang rokok, jadi imam ni kita kenal hak datang tu Tok Mat. Tok Mat jenis lambat. Tok Mat ni kalau dia masuk, dia masa imam rukuk, dia masuk langsung, dia bukan dia takbir, tunggu. La ilaha illallah. Ada juga jenis tu. Dah ada jenis kerja tu, imam masa dia rukuk tu lari ada jenis tu. Ada hak masuk imam tengah rukuk, dia tak rukuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga jenis tu. Ini pengalaman kita lah. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman, tuan-tuan masuk imam tengah rukuk, kita masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar rukuk, dia masuk sama kita berdiri je. Di imam duk tunggu, dia tak takbir. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, dia tak takbir. Tunggu sampai imam naik tu, dia berdiri. Jemaah lain datang takbir sujud dengan imam, dia duduk berdiri tu, dia seorang diri. Orang sujud, imam sujud, orang takbir datang baru takbir sujud, dia duduk berdiri tu. Imam tahiyat awal, dia duduk takbir di samsing ni. Orang hak datang lewat pada dia ni, takbir Allahu Akbar, duduk tahiyat awal, dia duduk diri sampai imam bangun daripada tahiyat naik ke rakaat 3, baru Allahu Akbar. Bodoh je dia. Toki kata aku tak tahu. Toki kata bodoh. Bodoh artinya jahil dalam bab agama, jahil dalam bab solat jamaah. Sebab Nabi suruh kita bila masuk sahaja, ni saya ulang banyak kali, supaya tuan-tuan hak dengar tu boleh ingat elok-elok. Bila kita masuk sahaja, imam sedang solat, di mana dia berada takbir ikut. Dia sedang rukuk ke, dia iktidal ke, dia sujud ke, dia duduk antara dua sujud ke, duduk tak kira. Di mana imam itu berada, Allahu Akbar, turun. Paling naya kalau kita datang imam sedang tahiyat awal solat maghrib. Naya.
Imam tahiyat awal kita Allahu Akbar, turun. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setakat tu dan Imam Allahu Akbar, bangun ke rakaat yang ketiga, kita Allahu Akbar, baru masuk satu. Nah, kita pun nak mula. Nanti imam tahiyat akhir, kita tahiyat lagi. At-tahiyyatul mubarak, dua tahiyat. Sekali imam bagi salam, kita bangun Allahu Akbar, kemudian rukuk, sujud, kemudian tahiyat lagi hak kita, hak nombor 2. Akhir 4 kali tahiyat. Tu kata naya. Tu dia tak nak malah terus sekali hendak bangun mula. Dia jenis fikir waktu, jangan fikir macam tu. Kita fikir dapat pahala. Biar pergi 4 kali pun pahala dapat. Tuan-tuan, pahala tu lebih nilai daripada wang ringgit. Pahala lebih bernilai daripada wang ringgit. Kita kena ambil. Setakat mana boleh ambil. Dah, jangan duduk tunggu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, yang keenam, hendaklah orang yang hendak masuk itu daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat dengan sebab sempatnya, disebab rukuk dengan imamnya. Dan jika ia bukan daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat, maka janganlah menunggunya, sama sekali kerana tunggunya tidak ada faedah baginya. Mana kalau kita yakin dia masuk tu dia takkan takbir dan sebagainya, kita tak tunggu. Okey, yang ketujuh, hendaklah solat orang yang hendak masuk itu terkaya daripada qada. Dan jika solatnya berkehendak kepada qada, seperti solatnya kerana hormat waktu, maka janganlah tunggunya. Ini kita tak tahu. Dan kita tak tahu. Contohnya, kita pun sama. Kalau kita pun sama, tak apalah. Mana kita pun tidak ada air untuk berwuduk. Nah, kepada faqidu at-tuhurain, orang yang kehilangan 2 alat bersuci. Yang pertama air untuk berwuduk tak ada, yang kedua debu untuk bertayamum pun tak ada. Air tidak ada, debu pun tidak ada. Bila masuk waktu, kita wajib solat. Walaupun tidak boleh berwuduk, walaupun tidak boleh bertayamum, kita wajib solat. Solat sama ada solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni dalam mazhab Syafi'i wajib diqada. Jadi kalau kita pun jenis faqidut tahurain, kita pun tak ada wuduk, tidak ada tayamum, tidak ada tak bertayamum, kita solat hormat waktu saja. Hak masuk nak ikut kita pun sama dengan kita, dia pun tak ada ayat, dia pun tak ada debu, tak payah tunggulah. Sebab dia pun kena qada, kita pun kena qada. Yang ni tak payah tunggu. Macam tu maksud dia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai. Habis kurang untuk yang ke-83. Okey, terusnya 84. 84, makruh memanjangkan bacaan kerana tujuan meramaikan jemaah. Dia baca panjang kerana tunggu orang ramai. Itu makruh. Baik, jika masuk seorang mengimamkan pada solat jemaah, kemudian ia memanjangkan bacaannya kerana tujuan supaya diikuti oleh orang ramai untuk membanyakkan dengan mereka solat jemaah, atau supaya dapat diikuti oleh seorang lelaki yang masyhur yang biasanya ia selalu hadir berjamaah di tempat itu, maka hukumnya makruh dengan ittifaq, yakni muafakat semua as-suhbah, seperti mana dijelaskan dalam Syarhu Al-Muhazzab Imam Nawawi dan berkata, ia telah berkata mereka as-suhbah, dan sama ada masjid itu di dalam kawasan pasar atau di satu tempat yang biasanya manusia datang kepadanya selepas iqamah, berpuak-puak atau tidaknya, dan sama ada lelaki yang ditunggu itu orang yang masyhur kerana agamanya atau ilmunya atau dunianya, maka semuanya itu makruh hukumnya dengan ittifaq. Kerana berdasarkan umum sabda Nabi SAW, "Iza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif." Artinya, apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam di dalam solat kepada orang lain, maka hendaklah ia ditakhfifkan, diringankan solat itu. Jadi kalau kita tunggu nak bagi ramai, makruh. Nah, kalau kita baca panjang bukan kerana itu, tak apa. Dalam solat yang sunat baca panjang lah yang kita sebut sebelum daripada ini. Tapi kalau tujuan baca panjang nak bagi ramai makmum yang datang solat, ataupun kerana kita menunggu
orang-orang penting dalam qaryah kita, dalam kampung kita, ada jenis datang lewat sikit, dia pesan dah jadi imam nanti baca panjang sikit dah, kami lewat sikit ni. Pesan siap dah, ada jenis tu lah. Jadi jangan bagi kami masbuk lah, pesan gitu. Tu imam habis surah tambah surah lain. Habis satu surah tak dengar kereta datang lagi, habis tambah surah lain. Dia baca lagi tak datang, dia tambah surah, tambah surah, tambah surah. Boleh. Di sekitar tambah surah je lah. Habis surah ni kita baca surah nombor 2 pula. Habis surah ni baca surah. Boleh kita nak baca banyak surah, tak ada masalah. Tapi tujuan menunggu tu, tujuan menunggu itu jadi makruh lah, dia tak boleh. Sebab dia solat dia ada kaitan dengan menunggu manusia dan sebagainya, tak boleh. Baiklah, berkata Imam Nawawi, adapun jika imam itu belum lagi masuk solat, belum lagi memulakan solat, belum takbir lagi, sedangkan waktu solat telah masuk dan sebahagian daripada makmum telah pun hadir dan berharap ia imam orang ramai akan bertambah datang lagi, maka disunat ia imam menyegerakan solat dan janganlah menunggu mereka, kerana bahawasanya apabila menyegerakan solat itu akan menggemarkan mereka hadir dan bersegera mereka pergi ke masjid pada awal waktunya. Biasa solat subuh lah tuan-tuan. Solat subuh ni dia biasa dia lewatkan sikit nak qomat. Jadi duduk tunggu sampai dah 15 minit. Tok imam kata sak. Tok imam tengok belakang, oi tak ramai ni. Tok bila nak qomat, Tok bila tak boleh qomat tanpa izin tuan imam. Tuan imam kata sak. Bila kata tu cukup 15. Sak apa sepak kan. Bila jangan duk lawan tok imam. Sebab qomat hak dia. Hak Bilal azan, kita cerita dah sebelum daripada ini. Dia nak azan tak payah minta izin dengan siapa-siapa. Masuk waktu pi azan je lah. Nak qomat tu hak imam. Kalau imam kata sah tunggu. Jadi yang tu makruh. Sebab apa? Sebab orang dah datang dah. Datang tu pun ramai dah. Jadi kalau imam melambatkan, nanti orang tidak berminat untuk datang solat. Sebab apa? Mereka dah kerja. Subuh ni al-maklum lah, orang nak cepat nak keluar kerja, pergi pejabat, ada kerja tempat jauh. Jadi kalau dia tahu imam jenis melambatkan solat, esok dia tak main dah kalau subuh tu lewat. Subuh 6 suku, subuh 6.20, subuh 6.30 nanti tu. Lah tak apa awal lagi. Jadi imam lambat, dia tak boleh, dia nak cepat, maka jadi orang akan kurang datang. Sebab apa? Sebab tak suka, imam suka melambatkan qomat. Dia tak lagi bila qomat. Ayat ni tak boleh lah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, solat dah dulu. Sambil-sambil solat tu ada orang datang nanti. Macam tu. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada jenis duk tunggu ustaz. Biasa maghrib jangan kelak aja. Dia jenis hak tak ada tu imam. Hak jenis masjid ada tu imam. Cuma berkemungkinan imam tu lewat datang ataupun dia ada masalah, mungkin dia dah begitu untuk bila untuk qomat, untuk solat dulu jadi imam. Jenis tak ada ni, jenis imam tak ada, bila tak ada, siapa-siapa jadi imam, siapa-siapa jadi bila. Macam tu. Duk tunggu ustaz kalau maghrib ustaz nak ngajak dia jadi imam ustaz tu pula puasa sunat. La ilaha illallah, puasa sunat dia nak buka puasa dulu, buka puasa dalam kereta je. Sambil pergi tu dia melambatkan sikitlah perjalanan dia tu, nak buka puasa, nak minum. Nanti sampai dia nak kumur dulu. Jadi bila kereta ustaz sampai dia perlu tunggu lama 15 minit tak ada orang jadi imam. Kereta ustaz sampai, lepas tengok, ustaz sampai dah. Qomat. Hak duk tunggu tu pintu, qomat. Hak azan tadi pun dia Allahu Akbar, ustaz dalam kereta tu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ustaz baik masuk. Sampai di pintu. Hak suruh qomat kata, ustaz sila. Ustaz tanya dia, ni siapa suruh qomat? Siapa suruh qomat? Dia kata dia yang qomat. Dia kata dia yang qomat. Tak bawa ustaz pun pergi jadi imam. Bila habis imam semua solat semua dah, tak bawa dalam kuliah ustaz tegur dulu. Ustaz kata gini, qomat ni dia hak tu imam. Jadi selagi mana imam tidak suruh qomat, bila tak boleh qomat.
Nah, bila Bilal itu qomat, dia tengok ustaz datang dah, bila pun qomat, maka Bilal itu telah mengarahkan diri dia untuk qomat, maka dialah kena jadi imam. Oh sudah. Tok Bilal kata apa? Tadi dia suruh, dia hak tunggu pergi pintu. Oh sudah, mai tunjuk ah. Dia tu suruh. Lepas tu dia tu sampai isyak tak ada. Balik awal takut ustaz. Ni aku sendiri, jadi aku sendiri lah. Nak cerita lah. Takut benda kita tegur terus. Saya tegur darat. Benda-benda hak dia nak perbetulkan benda yang salah yang tak betul lah. Nah, kita tegur darat. Lepas tu dia malu kan, dia tak ada terus. Allahu Rabbi. Baik tuan-tuan, lebih dah muslimat. Sebab tadi dia kata Tok Bilal qomat, Tok Bilal kata dia suruh. Jam dan kering tu. Jadi ingat, kita di RNA kalau ada 2, 3, 4 orang ni, bakal duk tengok aku, mu, siapa yang imam. Tiba-tiba bangun seorang. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Biasa gitu kan. Tak ada orang suruh dia pun, dia bangun qomat. Habis dia qomat, kita terus senyap. Dia tersila, kamu je imam, kamu qomat. Kamu mengarahkan diri kamu qomat, maka kamulah jadi imam. Jangan keren tu. Dia kena ada seorang tengok, okey qomat, hak suruh tu jadi imam. Kalau tak ada siapa suruh, yang qomat tu lah jadi imam. Dia tengok tak ada siapa suruh, Allah Akbar, aku jadi imam. Macam tu. Tu hak tu. Macam tu. Nah, okey. Dia kaluk lah, ustaz baru sampai, tunggulah ustaz masuk. Ustaz kata, apa mak? Ustaz baru sampai, dia nak ambil wuduk lagi, kita tak tahu. Dia nak pergi tandas, kita tak tahu. Tiba-tiba kita dah qomat. Tak ada siapa suruh kita qomat. Maka yang qomat tu lah kena jadi imam. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hati-hatilah. Hak masjid tak apa, jenis surau cik-cik tu. Jadi macam tu. Okey, masuk masalah 85. Baik, kalaulah solat jamaah tidak dapat didirikan pada awal waktu, maka afdal ditakhirkan solat supaya ia dapat berjamaah. Baik, jika solat berjamaah itu tidak dapat didirikan pada awal waktu, maka afdal ditakhirkan solat supaya ia dapat solat berjamaah dengan sepenuhnya. Dan kata qil, bermula solat seorang diri pada awal waktu itu lebih afdal daripada solat berjamaah pada akhir waktu. Tetapi jika ia solat awal waktu bersendirian, yakni munfarid, kemudian ia solat pula serta jamaah, maka itulah yang paling baik sekali untuk menghasilkan fadilat jamaah. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau tak boleh buat di awal waktu, kita lewatkan sikit. Lebih lagi insya-Allah tuan-tuan. Nah, insya memang kita boleh lewatkan dia. Nabi pernah solat insya pukul 11 jamaah. Kita maghrib memang kita ada kuliah. Nah, memang kita ada kuliah. Jadi kuliah tu biasanya bila masuk waktu nak masuk, dia akan ambil sedikit masa lagi. Sebab apa? Sebab tadi dah orang ambil masa dia. Ambil masa buat apa? Tahlil. Dah lepas maghrib buh tahlil. Bila tahlil dia akan curi masa ustaz tu. Tuan-tuan. Patut lepas solat wirid baca doa saja. Jadi dia cepat sikit untuk kuliah. Tapi bila dia ambil tahlil, tahlil pula suruhan daripada orang yang tak pernah datang masjid pula tu. Dia ahli Korea tapi tak pernah datang masjid. Jumaat pun celan-celuk lah. Tapi bila dia mati, ahli keluarga dia pergi jumpa Tok Imam. Malam ni Tok Imam baca tahlil lepas maghrib. Ayah saya baru mati. Ayah hak mati tu tak pernah datang masjid. Imam hormat orang tak pernah datang masjid tahlil. Kuliah ustaz dia tak hormat. Dia hormat orang hak tak datang masjid yang suruh tahlil. Jadi ambil masa ustaz sampai 15 minit. Nah, bila tahlil pula tahlil panjang, bukan pendek, panjang. Jadi ambil masa ustaz tu. Jadi bila ambil masa nanti dia nak kena ajah balik masa dia. Nah, bila masa waktu dia ajah lagi lebih. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati. Sebab tu kalau nak tahlil bukan tak boleh, boleh. Lepas insya-Allah. Lepas maghrib, wirid doa macam biasa. Lepas tu kuliah, habis kuliah. Nanti lepas solat insya, tahlil ya. Masa tu dia tidak mencuri masa kuliah, cuma dia mencuri masa ustaz tu balik awal. Tu je. Dan ustaz tu tak wajib pun dia jadi tahlil khalifah. Dia lepas pada tu imam balik. Imam jadi imam lah, saya nak balik awal.
Imam kata, ustaz, ikut suka hati aku boleh awal. Ada kata apa? Dia kan jadi imam tu, dia bertanggungjawab atas segala-galanya. Orang amanah tahlil ke dia tuju ke ustaz apa? Jamuan tak ada, jamuan ada okey, tunggu kambing. Aduh, nah. Baik, bila kita tambah 15 minit dia akan lewatlah sikit. Tak apa, tak ada hal. Nah. Kalau hak jenis datang singgah tu dia tengok ustaz ni lambat, dia boleh belah dulu. Dia boleh pergi solat di masjid lain dan sebagainya. Nah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, kalau kata masjid yang lambat, kita boleh solat dulu, solat seorang diri. Kita tahu masjid tu dia lambat qomat, kita boleh solat seorang dulu. Nak ambil fadilat waktu. Lepas tu kita pergi solat sekali lagi di masjid tu. Jemaah pula, dua-dua kita buat. Satu munfarid, satu jemaah. Boleh juga. Okey, 86. Disunatkan bagi makmum menegur imam jika ia membaca salah. Okey, ini dengar betul-betul. Nah. Sebab kita duk tengok pengalaman-pengalaman kita, yang menegur tu cepat sangat. Dia cepat sangat nak menegur. Dia tak boleh cepat. Jadi kita baca satu-satu masa mana kita nak tegur imam. Nah, tak boleh cepat. Imam cuma baru terlekat sikit dia patah balik tegur dah, jangan. Tuan-tuan tengok kita baca. Nah. Baik, disunatkan bagi makmum menegur apabila didapati imamnya salah pada bacaan ayat. Seperti mana disunatkan demikian bagi orang yang salah bacaan di luar solat. Orang baca Quran di luar solat pun kalau dia salah kita kena tegur. Nah, dalam solat pun sama. Tegur ni dalam kitab fiqh dia sebut kalimah al-fathu. Al-fathu. Fataha makna buka, di antara maknanya buka. Maknanya bila imam tu sudah terkunci. Bila dia sudah terkunci, baru kita fatah, kita buka. Selama mana dia masih mengulang-ulang, dia belum terkunci, tuan-tuan. Nah, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا. Dia ulang. Selagi dia ulang, dia bukan terkunci lagi, tak boleh tegur lagi. Kita tegur dah, lakum dinukum. Dah. Jangan tegur lagi. Dia dah ulang tu. Selagi mana dia mengulang-ulang, jangan ditegur. Nak tegur bersama dah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Letih dah. Dia pun berhenti. Berhenti tu nama dia sudah terkunci. Dia tak jumpa jalan. Dia berhenti a'bud di situ. Dia berhenti. Kita pun dengar dia tak ulang dah ni. Apa kita tegur? Lakum dinukum waliyadin. Ni pantang imam saya nak tarik nafas tak ada nak tegur. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia tak ngaji. Dia tak tahu teguran dia tu boleh menyebabkan solat dia tu batal. Kalau dia tahu, dia takkan tegurnya. Nah, okey, tengok tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jangan cepat sangat. Baik, berkata al-mutawalli. Dan janganlah makmum itu menegurnya selama ia imamnya mengulang-ulangkan bacaannya. Selagi mana dia ada ulang, jangan ditegur. Biar dia ada. Nah, dan imam itu pun dia tidak perlu teguran makmum. Kalau dia ulang-ulang tak jumpa, dia boleh tukar saja ayat. Tak ada masalah. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, tak jumpa bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, mudah. Innal insana lafi khusr. Tak payah duk tegur, aku tukar surah baru. Kecuali surah yang wajib. Tu dia tak boleh tukar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tu surah Fatihah tu dia rukun. Yang tu kalau dia ulang,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ulang dia tak ingat. Maka tu dia wajib berhenti untuk memberi laluan. Makmum menegur, ihdinas siratal mustaqim. Sebab dia tidak boleh menukar kepada surah lain, sebab surah Fatihah itu adalah surah yang menjadi rukun. Macam tu. Kita pun tak payah duk galak nak tengok dia. Dia boleh tukar ayat lain. Kalau tak surah pun dia boleh tukar ayat lain dalam surah lain. Terpulang pada dia. Yang kita nak tegur bila dia sudah berhenti dan dia memberi masa yang agak panjang, mana dia suruh kita tegur tu, dia tak nak ubah surah lain. Contoh di surah As-Sajdah bagi Jumaat, dia nak berhabis juga, dia terlupa. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Sudah. La'allahum yarji'un sudah. Tak terlupa. La'allahum yarji'un. Dia berhenti. Dia kena berhenti sebab dia tak nak tukar surah, sebab dia nak baca sampai habis surah Sajdah pagi Jumaat kan. Kita pun walaqad ataina Musa al-kitab. Kita tengok bila dia berhenti bagi laluan baru kita tengok. Dia macam tu kaedah dia. Janganlah kita mudah sangat nak menegur imam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, saya ulang semula. Dan janganlah makmum itu menegurnya selama ia, yakni imam, mengulang-ulangkan bacaannya sehingga diam ia. Sampai dia berhenti diam, baru kita tegur. Macam tu. Yakni apabila imam itu berhenti daripada mengulanginya, barulah boleh makmum menegurnya. Itu cara dia. Baik. Dan jika makmum menegur imamnya dengan qasad, bacaan dia tegur tu niat, qasdun tu niat. Niat dia ialah untuk membaca. Nescaya tidaklah batal solatnya. Jadi bila kita nak tegur imam, contoh lakum dinukum tadi mudah. Lakum dinukum waliyadin. Di imam tak jumpa yang tu, kita pun tegur lakum dinukum waliyadin. Kita punya qasdun, niat kita bukan tegur imam. Niat kita bukan tegur imam, niat kita tilawah, niat kita baca. Kena niat baca. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dia kena niat tegur, beza itu. Dia kena niat menegur imam dia. Lakum dinukum waliyadin, niat menegur imam. Sebab apa dalam mazhab Hanafi dia sebut membaca surah tidak sunat bagi makmum. Membaca surah tu tidak sunat bagi makmum. Bila tidak sunat bagi makmum, nanti dia baca lakum dinukum waliyadin, nak tegur imam tadi. Kalau dia niat baca, makruh bagi dia. Tu Hanafi PM tepi lah, bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i dia kena niat membaca. Kalau dia niat menegur, batal solat. Pendapat muktamad. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itu saya sebut tadi, kalau dia mengaji pendapat muktamad dalam mazhab, dia tidak akan menegur sehinggalah imam tu berhenti, memang tak boleh lepas dah, barulah dia tegur. Macam tu. Dan bila dia tegur pun niat membaca, niat tilawah, niat menegur saja tanpa niat baca, batal. Pendapat muktamad. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, demikian juga jika dikosadkan menegur dan bacaan, ataupun dia boleh niat tegur dan niat baca. Niat tegur dalam bahasa apa? Niat baca. Niat baca sahaja okey, niat tegur dan baca okey, niat baca KO. Niat tegur KO. Yang tu. Atau diitlaqkannya, ataupun dia itlaq ni dia bukan niat nak tegur, bukan niat nak baca saja. Walaupun dengan qasad semata-mata menegurnya, tidak juga batal solatnya. Yang ni tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai. Ni bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad dalam mazhab hanya dua cara saja yang boleh selamat. Yang pertama, niat membaca.
Yang kedua, niat membaca dan menegur. Kalau niat menegur sahaja, pendapat muktamad, saya dah sebut muktamad ni bukan kitab mazhab Syafi'i lah, batal. Dan kalau dia tidak ada niat, tegur pun tidak, baca pun tidak, saja sebut, batal juga pendapat muktamad. Maka pegang pendapat muktamad lebih selamat. Yang ni tak boleh pakai, saya tak pakai yang ni. Baik, dan demikian juga jika duduk di dalam salah satu daripada rakaat solatnya dan bertasbih, ia bertujuan memberitahu imamnya. Demikianlah dijelaskan oleh Syekh Abu Ishaq berdasarkan bahawa teguran itu daripada masalah solat juga. Baik tuan-tuan, ini pendapat Syekh ni lah, ini, tapi bukan pendapat muktamad dalam mazhab. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, makna kalau lain pada bacaan kita kena tasbih. Nah, contoh dia tempat yang dia perlu berdiri, dia duduk, subhanallah, tasbih. Tempat yang dia kena duduk, dia pergi berdiri, contoh. Patut dia duduk tahiyat awal, patut dia duduk tahiyat akhir, dia pergi berdiri tambah, maka subhanallah, teguran dia. Untuk lelaki, perempuan dia tidak boleh tegur subhanallah. Nah, dia kecuali suami dia jadi imam. Suami jadi imam ataupun mahram dia, boleh dia subhanallah. Sama dengan teguran pada bacaan. Nah, bacaan contoh dia berimamkan yang bukan mahram. Kalau baca yang dia nak kena tegur jadi lakum dinukum tak jumpa, dia tak boleh lakum dinukum boleh din. Dia tak boleh tegur lah kita dah. Kecuali hak jadi imam tu suami dia. Jadi imam suami baca lekat, isteri di belakang tu hafizah 30 juzuk dalam kepala. Ngaji di mana? Semekak lah. Tak tahu semekak 30 juzuk. Tapi sayang tak boleh jadi imam. Kecuali sama-sama perempuan. Kalau ada lelaki tak boleh. Nah, jadi bila dia kahwin suami tidak hafiz, dia tu hafizah. Jadi bila suami baca ayat lebih sikit terlupa, maka dia ingat, dia boleh tegur sebab suami dia, suara dia tidak ada masalah dengan suami dia, nah, ataupun adik dia ataupun abang dia, mahram dia, suara tidak ada masalah, dia boleh tegur. Lain pada itu dia tak boleh, dia tidak boleh menegur, nah, perempuan. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bersalahan jika meminta izin seorang nak masuk ke rumahnya walhal ia sedang di dalam solat. Kita tengah solat, tiba-tiba ada orang bagi salam, assalamualaikum, boleh masuk? Dia dua, satu bagi salam, yang kedua minta izin masuk. Quran sebut itu, bagi salam dan minta izin. Mana-mana dulu pun boleh lah. Boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh juga. Ataupun assalamualaikum, boleh saya masuk? Macam tu. Okey. Kita tengah solat ni. Kita tengah solat, dia tak tahu kita solat, macam mana kita nak buat? Lalu membaca ia udkhuluha bisalam. Ya, Quran udkhuluha bisalam artinya masuklah dengan selamat. Ni kalau Melayu tak faham. Arab apa? Arab sama-sama dia tengah solat, Allahu Akbar, orang bagi salam, assalamualaikum, udkhuluha bisalam, tak ada masalah. Sebab dia faham, faham Arab. Mana apa udkhuluha bisalam? Jengkrengnya. Kita tak boleh ubah Melayu, masuklah dengan selamat, jengkreng batal tu. Tak boleh ubah masuklah dengan selamat, bahasa bukan Arab, maka batal solat serta merta. Nah, baik, kalau dia pergi baca udkhuluha bisalam, dengan dia kawan dia tu mengaji Arab macam dia mengaji juga, sama-sama mengaji sekolah agama, sama-sama mengaji sekolah bahasa Arab, depa tahulah makna udkhuluha bisalam ni. Maka jika qasak bacaan atau jawapan serta bacaan diitlaqkannya, maka tidaklah batal solatnya. Sama kalau dia niat untuk baca, macam tadi niat untuk baca, maka tidak batal. Tapi kalau niat untuk izinkan masuk, batal. Macam tu. Okey, yang ni tak jarang berlaku lah, tapi kalau berlaku macam itulah hukum dia. Baik, demikian juga tidak batal solat mubaligh. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Dia panjangkan suara imam dia tu.
Baik, demikian juga tidak batal solat muballigh di belakang imam jika qasad ia dengan takbirnya itu menyampaikan kepada para makmum dan dengan intiqalat perpindahan perbuatan solat daripada satu rukun kepada rukun yang lain serta imam dan ia daripada maslahah solat. Tak ada salah, boleh ya, boleh itu. Bandingannya seperti solat atau mengambil wuduk untuk mengajar. Berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW yang mana baginda telah mengerjakan solat untuk mengajarkan mereka cara-cara solat, dan sabda Nabi SAW maksudnya, sesungguhnya aku mengerjakan solat ini supaya kamu semua mengikuti aku dengan mempelajari cara ataupun kaifiah solat aku. Jadi dia solat dengan tujuan mengajar. Nah, okey. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, habis 86. Okey, kita nak habiskan 87 sebab dia ada kaitan. Nanti kita sambung 88 minggu depan. 2 minggu lagi. 87. Hendaklah makmum menegur imam dengan zikir. Bila nak tegur dengan zikir. Jika imam lupa membaca Fatihah, maka hendaklah makmum di belakangnya membaca tasbih untuk mengingatinya. Hak ni dia terlupa ni, bukan dia lekat. Hak lekat tadi kita fatah, kita fatah. Nah, ni terlupa. Allahu akbar. Dia baca iftitah, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Fatihah tu dia terlupa, terus baca surah. Nah, okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau macam tu, kita tidak boleh kata alhamdulillah sebab dia bukan duk baca Fatihah. Yang kita boleh tegur, kita boleh bantu dia kalau dia baca dia lekat. Ni dia tak baca langsung, dia pergi terus qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita tidak boleh menegur dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tak boleh. Nah, kita nak tasbih subhanallah. Jadi bila tasbih subhanallah, imam tu kalau dia jenis mahir jadi imam, dia akan ingat balik, oh dia tak baca Fatihah. Maka dia patah balik lah. Nah, dia patah balik. Ingat, dengan tegur, dengan membaca Fatihah, kita tegur dengan tasbih. Tasbih tu zikir. Maka hendaklah makmum di belakangnya membaca tasbih untuk memperingatinya subhanallah, contoh. Dan jika ia tidak sedar juga, kita subhanallah, imam terus baca juga qul ya ayyuhal kafirun, contoh, terus baca juga surah, maka tidak boleh ia tegur dengan kata-kata yang lain daripada zikir, seperti berkata, ya engkau tertinggal Fatihah, jeng keren, ataupun al-Fatihah, tak boleh. Tak boleh. Nah, atau berkata, ya bacalah Fatihah, tak boleh. Dan jika ia berkata juga, kalau dia kata macam tu, al-Fatihah apa seperti demikian, nescaya batallah solatnya, tak boleh. Jadi dia bercakap sama sekali kerana ia mengingatkan imamnya, bukan dengan zikir. Tu ingat. Nah, tu tak boleh kita baca kena subhanallah. Kalau alhamdulillah batal solat itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, nak buat macam mana? Kita tegur dah subhanallah, subhanallah, dia duk iya apa dia? La a'budu ma ta'budu juga. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar kum. Jawab ahli, jawab. Utaji jauh datang ni. Kita mufarakah, tak boleh ikut. Kalau kita pergi rukuk ikut tu imam, batal solat kita. Sebab imam sudah meninggalkan rukun. Bila imam meninggalkan rukun, kita wajib mufarakah. Setelah kita tasbih, kita ingatkan dia buat dek juga. Dan kita yakin dia meninggalkan rukun. Nah, maka bila dia rukuk je Allahu akbar, kita niat aku berpisah dengan imam. Solat sendiri. Siapa ikut batal. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sekadar itu cukup. Nah, sekadar itu kita akan sambung 88 nanti insya-Allah 2 minggu daripada sekarang.